Terima kasih kerana sudi klik video ni, dan sekiranya channel ini bermanfaat kepada semua, seperti biasa, jangan lupa untuk tekan subscribe, like dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana fa innaka antal alimul hakim. Amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT dengan limpah rahmat dan kurnia daripadanya, kita bersama-sama dalam sesi video pada hari ini. Dan ini adalah lanjutan perbincangan ataupun perkongsian sedikit daripada saya daripada rakaman video sebelum ni lah. Alhamdulillah, ini adalah sedikit perkongsian daripada saya yang pernah saya type ataupun tulis perkongsian info ini di dalam saya punya blog lah, iaitu nomanhafizi.blogspot.com. So tanpa berlengah lagi, kita terus kepada sesi perkongsian pada hari ini, insya-Allah. Okey. Asal mula pahala ibadah 1000 bulan. Okey, iaitu satu malam yang Allah anugerahkan kepada kita, malam untuk umat Islam ataupun umat pada umat Nabi Muhammad SAW. Okey, untuk kita hayati kisah perkongsian pada kali ini. Dan tulisan asal ini ialah daripada penulisan asal dari penulis dari Indonesia lah. Okey, mengapa lebih baik dari 1000 bulan? Atau mengapa 1000 bulan? Atau adakah kisah tentang 1000 bulan? Kisah tentang 1000 bulan berawal dari seorang Nabi Allah yang bernama Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam, iaitu Nabi dari kalangan Bani Israel. Okey, baginda adalah hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Okey, Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam memiliki beberapa nama dalam bahasa Arab. Okey, baginda juga disebut dengan nama Samson ataupun Syam'un, ataupun dalam bahasa Ibrani disebut Simpson dalam penulisan ni lah. Atau dalam bahasa Tibirah disebut sebagai Simson. Dia punya bentuk-bentuk perkataan dia. Dalam Alkitab Nasrani disebut Samson. So biasa yang disebut ialah Samson lah yang kita dengar kan. Okey, Nabi Syam'un sendiri artinya ialah berasal dari matahari. Sedangkan Al-Ghazi artinya berasal dari Ghazi, iaitu Gaza, Palestina. Daripada Gaza, Palestin yang dikenali sekarang lah. Okey, menurut satu hadis yang diriwayatkan, okey, yang kita boleh baca kisahnya di sini. Okey, iaitu pada satu ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama-sama para sahabatnya di bulan suci Ramadan. Okey, Nabi Muhammad SAW terlihat tersenyum sendiri, lalu ditanya oleh para sahabatnya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Okey, baginda menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang Nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satu pun masuk ke dalam syurga, dan dia adalah Syam'un." Syam'un bahasa Arab tadi tu ya. Kemudian Rasulullah SAW bercerita tentang seorang Nabi bernama Syam'un Al-Ghazi alaihi salam. Okey. Nabi ini ialah seorang Nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Nabi Syam'un Ghazi alaihi salam berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah SWT. Maknanya dia menentang bangsa-bangsa yang syirik lah, yang tak mengesakan Allah Ta'ala. Okey, Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam adalah seorang pahlawan berambut panjang. Okey, baginda memiliki kemukjizatan yang dapat melunakkan besi,
dan dapat merobohkan istana. Syam'un memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama liha jamal. Dan dengan pedang itu juga dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapa pun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya itu. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula Allah SWT memberikan makanan dan minuman. Syam'un adalah seorang Muslim dan baginda adalah seorang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Syam'un juga ahli ibadah dan tercatat ia sanggup beribadah selama 1000 bulan. Dengan solat malamnya dan dengan siangnya, baginda berpuasa di mana selama 1000 bulan, iaitu tidak pernah terlepas dari solat malam dan siangnya selalu berpuasa. Syam'un ni adalah seorang pembela agama Tauhid, iaitu mengesakan satu Tuhan, iaitu Tuhan kita lah, Allah SWT. Baginda berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan. Hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjata, tidak memiliki senjata lain. Setiap kali menghentam kaum kafir dengan janggut untanya, maka terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang tidak terhitung lagi. Dengan hanya bersenjatakan tulang rahang seekor unta yang dibentuk menyerupai sebuah pedang pendek yang tajam, Nabi ini berperang melawan bangsa yang menentang Allah SWT dengan penuh keberanian dan selalu dapat mengalahkan mereka. Ketangkasan dan keperkasaan Nabi Syam'un alaihissalam dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Menghadapi kesaktian Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam telah membuat para kafirun kewalahan. Mereka sentiasa mencari jalan untuk menundukkannya. Dengan segala kehebatannya itu, ia dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan kafir. Maka akhirnya dibuatlah sebuah rencana ataupun rancangan untuk membunuh Nabi Syam'un inilah. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Syam'un alaihissalam. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasihatnya, maka diumumkanlah barang siapa yang dapat menangkap Nabi Syam'un Ghazi ini alaihissalam ini akan mendapat hadiah dan permata yang berlimpah ruah. Akhirnya idea kelicikan ini pun telah ditemukan. Maknanya telah berhasil untuk mendapatkan perancangan untuk membunuh Nabi ni. Mereka menawarkan hadiah berupa wang dan perhiasan yang berlimpah ruah kepada sasaran dia, iaitu isteri Nabi. Nabi inilah Nabi Syam'un. Kemudian dengan syarat ia bersedia untuk melumpuhkan suaminya sendiri. Isteri Nabi yang ternyata seorang kafir sangat tergiur dengan hadiah tawaran itu. Kemudian mereka memanfaatkan isteri Nabi Syam'un ini untuk ikut membantu membunuh Syam'un. So kalau kita tengok daripada kisah Nabi Syam'un ni, ada yang pernah direkodkan dalam sebuah filem. Dalam filem tu lah yang saya pernah tengok lah, filem tersebut, iaitu nama isteri dia Delilah lah. Dalam filem yang saya tengok tu tajuk ni ialah Samson and Delilah. Saya tak pastilah adakah betul kisah tu dengan kisah yang kita bincangkan pada kali ni. Okey, kita teruskan bacaan. Nabi Syam'un Ghazi alaihissalam terpedaya oleh isterinya dan dikhianati isterinya sendiri, dan akhirnya isterinya mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang isteri mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Syam'un suaminya sendiri kerana ada imbalan harta benda yang banyak. Akhirnya si isteri setuju untuk melakukan kejahatan tersebut. Maka orang kafir memberikan idea, agar dia dapat mengikat tangan dan kaki Syam'un ketika waktu tidur, kemudian akan dibunuh dengan beramai-ramai.
Para pembesar kafir berkata, kami akan memberimu seutas tali kuat. Ikatlah tangan dan kakinya ketika dia tidur. Nanti setelah itu kami akan bertindak untuk membunuhnya. Pada hari pertama, isteri Syam'un gagal kerana ketiduran ataupun kerana suaminya tidurlah. Disebabkan suaminya tidur terlalu lama mengerjakan solat malam. Lama waktunya itu sehingga membuatkan isteri Syam'un tak kuasa menahan yang amat sangat. Maksudnya dia dah tunggu lama sangat. Suami dia tak berhenti lagi sembahyang malam, dia tertidurlah. Kemudian Syam'un tidurnya hanya sedikit saja dalam semalam. Macam contohlah, contoh tidur 8 jam. Dalam tempoh 8 jam malam tu dia cuma tidur mungkin dah 15 minit lah, contohlah. Di mana malam-malamnya Nabi Syam'un ini hanya dipergunakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Keesokan harinya, isteri Syam'un melapor kepada kaum kafir bahawa dia belum berhasil mengikat tangan dan kaki suaminya. Mereka tidak menerima alasan inilah. Pada hari keduanya, isteri Syam'un berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Tatkala Syam'un bangun dan ingin beribadah kepada Allah SWT, ia terkejut kerana kedua kakinya terikat. Lalu dia bertanyalah kepada isterinya, wahai isteriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini? Tanya Syam'un kepada isterinya. Aku yang mengikat, hanya sekadar mengujimu sampai sejauh mana kekuatanmu, ujar isterinya. Syam'un dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Kemudian Syam'un bergegas menuju tempat peribadatannya, tempat dia beribadatlah. Maka gagallah rencana pembunuhan pada hari kedua tersebut. Namun setelah itu musuh-musuh kafir datang lagi dengan membawa rantai dan isteri Syam'un siap mengikat suaminya lagi pada keesokan malamnya, pada malam yang ketiga lah ataupun malam yang seterusnya. Pada hari ketiga, isteri Syam'un di hari ketiga tu berhasil untuk mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir ini. Lalu, pada malam ketiga tersebut, Nabi Syam'un bertanya lagi kepada isteri dia. Wahai isteriku, siapakah yang mengikatku kali ini? Tanya Syam'un dengan nada yang agak marah. Berbeza dengan sebelum ni. So, kali ini dia dengan nada marah dan tegas lah ketika bangun dari tidur. Aku yang mengikatnya sekadar untuk mengujimu, jawab isterinya. Namun dengan sekali hentakan, Syam'un dapat menghancurkan rantai tersebut. Lalu Syam'un segera menarik tangannya dan memotong rantai itu. Kemudian isterinya pun segera membujuk suaminya agar mau menceritakan apakah rahsia kekuatan tubuh yang dimiliki oleh suaminya itu. Akhirnya Syam'un bercerita juga jika sebenarnya ia adalah seorang wali dari sekian banyak wali Allah yang hidup di dunia ini. Selepas itu Syam'un berkata, wahai isteriku, aku wali di antara wali kekasih Allah. Segala perkara dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku. Aku mempunyai rambut panjang ini. Ketahuilah bahawa tidak ada seorang yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini, jelas Syam'un kepada isterinya. Syam'un memiliki rambut yang panjang dan panjangnya digambarkan bahawa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Syam'un berdiri. Kerana sudah mengetahui kelemahan suaminya itu, akhirnya pada saat Syam'un tidur, maka mulailah isterinya mengikat tangan Syam'un dengan 4 helai rambutnya dan mengikat pula kakinya dengan 4 helai rambut milik Syam'un sendiri. Sementara itu, ia tetap dalam tidurnya. Setelah bangun, Syam'un bertanya, wahai isteriku, siapakah yang mengikatku ini? Aku, isteri dijawab, aku untuk mengujimu, jawab isteri yang mulai ketakutan. Setelah itu, Syam'un berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu. Namun dia tidak berdaya untuk memotongnya. Si isteri langsung saja memberitahukan kepada kaum kafir tentang hal ini. Maka Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam lalu dibawa ke istana ke hadapan raja para kafirun. Lalu diikat pada tiang utama istana dan dipertontonkan kepada khalayak istana. Mulailah mereka memotong kedua telinga, bibir, kedua tangan dan kakinya. Tidak hanya itu, Nabi Syam'un juga diseksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa Nabi dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan
Isterinya yang jahat itu pula ikut menyaksikan penyiksaan tersebut tanpa rasa belas kasihan terhadap suaminya. Astaghfirullahalazim, sungguh biadab orang kafir dalam kisah ini. Pertolongan Allah SWT juga datang begitu hebatnya. Siksaan tersebut membuat Allah SWT lewat perantaran Malaikat Jibril berbicara dengan suaranya yang hanya bisa didengar oleh Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam. Hai Syam'un, apa yang kau inginkan? Aku akan menidakkan mereka. Nabi tersebut menjawab, Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini. Dan akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan dari Allah SWT. Bismillah. La haula wa la quwwata illa billah. Ini adalah doa Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam, lalu dikabulkan oleh Allah SWT. Allah SWT memberikan kekuatan kepada Syam'un yang kekuatannya tidak boleh dibayangkan dan melebihi kekuatan dari rambutnya sendiri. Maka dengan izin Allah, Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam menggoyangkan tiang istana tersebut. Nabi Syam'un hanya berinsut sedikit saja, maka putuslah tali rambut itu, bahkan dan tiang itu pun boleh menimpa raja bersama seluruh khayalat istana. Khalayak dalam istana termasuk isterinya yang durhaka dan juga orang-orang yang telah menyiksanya. Tiangnya juga ikut roboh dan hancur lebur. Istana yang dijadikan tempat perbantaian itu juga turut hancur dan atapnya menimpa orang-orang kafir dan semuanya mati begitu saja. Begitu juga dengan isterinya, juga tertimpa dalam runtuhan gedung istana Raja Kafir tersebut. Mereka semua mati tertimpa reruntuhan bangunan istana dan mereka juga terkubur di dalamnya. Hanya Nabi Syam'un alaihi salam itu sendiri yang selamat. Lalu Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala sakitnya sebelum ini. Setelah peristiwa itu, Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam telah bersumpah kepada Allah SWT di mana baginda akan menebus semua dosanya dengan berjuang menumpaskan semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti sejak daripada peristiwa tersebut. Nabi ini menyebutkan diri dalam beribadah kepada Allah SWT. Malam hari dilalui dengan memperbanyakkan solat malam. Seperti kita macam solat tahajud lah. Tahajud, solat sunat. Sedangkan waktu siangnya baginda berpuasa. Nabi ini menjalankan ibadahnya selama 1000 bulan sehingga ajalnya tiba. Setelah mendengar kisah Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis terharu. Bertanya sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, tahukah baginda akan pahalanya? Jawab Rasulullah SAW, aku tidak mengetahuinya. Setelah Rasulullah selesai berkisah, Allah SWT menyuruh malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menurunkan surah Al-Qadr. Okey, ini adalah perkongsian mengenai surah yang Allah firman dalam Al-Quran lah. So, jumlah ayat dia ialah 1 hingga 5. Dan apabila Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu menurunkan surah Al-Qadar ini, berkatalah Jibril, Hai Muhammad, Allah memberi Lailatul Qadar kepadamu dan umatmu sekaliannya, iaitu ibadah pada malam itu lebih utama daripada ibadah 1000 bulan, ujar malaikat Jibril. Okey, surah Al-Qadar ni kita boleh baca maksudnya dan menghayati isi kandungan dia. Iaitu maksud dia ayat pertama ialah sesungguhnya kami, iaitu Allah telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Ini ayat kedua, tadi ayat pertama. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Ayat ketiga. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Ayat keempat. Ayat kelima. Malam itu penuh kesejahteraan sehingga kesejahteraan sampai terbit fajar. Mendengar berita itu, Rasulullah SAW menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berbulu
berburu malam Lailatul Qadar agar mendapatkan pahala seperti yang Allah Subhanahu Taala kurniakan ataupun berikan kepada Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihi salam. Apabila terbit fajar telah terbit di malam Qadar, maka malaikat Jibril berkata, "Wahai para malaikat, kumpul kemari dan kumpul kemari." Para malaikat menjawab, "Ya Jibril, apa yang Allah perbuat untuk kaum muslimin di malam ini dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Lalu Jibril menjawab, "Sesungguhnya Allah memandang kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Allah memaafkan serta mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu kecuali 4 kelompok." Lalu para malaikat pun bertanya, "Siapakah 4 kelompok itu?" Lalu Jibril pun menjawab, golongan pertama ialah orang yang membiasakan diri minum arak, iaitu dengan bermabuk-mabukkan. Untuk golongan yang kedua ialah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang ketiga ialah orang yang telah memutus silaturahmi. Yang keempat dan yang terakhir ialah orang yang bertengkar, iaitu pertengkaran dengan sesama yang belum damai dalam jangka waktu tempoh 3 hari. Subhanallah, Maha Suci Allah. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk kita semua. Apakah pandangan anda mengenai perkongsian ilmu pada hari ini? Kalau ada penambahan apa-apa maklumat yang berkaitan, anda boleh tulis bahagian komen dalam video ini supaya kita boleh berbincang ataupun mendapat maklumat tambahan lain mengenai dengan kisah-kisah yang diriwayatkan seperti dalam hadis ataupun dalam Quran. So dalam kisah ini, dalam video ini ialah kisah yang diriwayatkan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkongsian ini memberikan manfaat kepada semua dan seperti biasa, jangan lupa untuk tekan subscribe channel saya, subscribe, like ataupun share. Okey. Sekian saja dahulu video untuk kali ini. InsyaAllah sekiranya saya berkelapangan, InsyaAllah saya akan kemaskinikan video yang terbaru dalam channel ini pada masa yang akan datang, InsyaAllah. Okay, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.